KPM. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, mandi-mandi. Hati pun sudah senang kerana kita pun dah bersih. Macam lain kan lirik tu? Apa-apa, Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody? Saya Akmal Nazri. Apa khabar murid-murid semua? Adakah anda semua sihat? Alhamdulillah, terbaiklah. Kejap. Saya pasti murid-murid semua macam pelik. Abang Akmal, ini program apa? Ini program baru ke? Ya, ini merupakan program terbaru daripada Didik TV KPM yang dipanggil Kelab dan Persatuan, yang mana di sinilah kita akan mengenali lebih lanjut lagi apakah antara tujuan dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kelab dan juga persatuan yang ada di Malaysia ini, terutamanya di sekolah-sekolah lah. Tapi sekejap, saya pasti anda semua tengah berfikir, alamak, macam tu kelab apa pula yang dipilih untuk kali ini? Kalau nak tahu kelab apa, inilah dia, Kelab Doktor Muda. Dan saya pasti anda nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Inilah dia guru yang akan mengajar kita kali ini, iaitu Cikgu Yi. Apa khabar Cikgu Yi? Alhamdulillah, khabar baik. Ya, Akmal. Ya Allah, seronoknya saya Cikgu, dan saya pasti murid-murid juga cukup teruja apabila tengok Cikgu Yi ni, sebab katanya Cikgu Yi ni kan memang cukup hebatlah di dalam Kelab Doktor Muda ni. Tapi sebelum itu, saya pasti murid-murid juga macam tertanya-tanya lah kan, Kelab Doktor Muda, kenapa dekat sekolah saya tak ada? Apa tujuan Kelab Doktor Muda ni ditubuhkan di sekolah-sekolah, Cikgu Ying? Kelab Doktor Muda ni ditubuhkan di sekolah rendah dan juga sekolah menengah, bertujuan untuk mempromosikan amalan kesihatan yang baik di kalangan rakan, ahli keluarga, ibu bapa dan juga masyarakat. Akmal pernah dengar tak tentang nama program Happily? Happily? Happily ialah program promosi kesihatan di institusi pendidikan, di mana program Kelab Doktor Muda adalah naungan di bawah program Happily. Dan sebenarnya kalau semua nak tahu, program-program yang di bawah naungan Happily terdiri daripada program Tunas Doktor Muda yang bermula sejak dari peringkat prasekolah dan tabika. Seterusnya Doktor Muda, sekolah rendah tahun 4, 5 dan 6 dan semua murid sekolah menengah. Dan kita ada lagi program I'm Free untuk murid tahun 1 sekolah rendah, dan seterusnya program Pearl untuk murid tingkatan 1 sekolah menengah, dan akhir kali ada program PROSIS, program siswa sihat untuk institusi pendidikan. Dan semuanya adalah di bawah naungan nama besar, iaitu program Happily Kementerian Kesihatan Malaysia. Itulah dia salah satu fungsi kenapa Kelab Doktor Muda ini ditubuhkan di sekolah-sekolah, Cikgu. Ya, betul. Tapi Cikgu punya penerangan tadi macam bagi syarahan, Cikgu. Cukup bersemangat. Okey, Cikgu. Nak tahu juga apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Kelab Doktor Muda di sekolah-sekolah? Adakah kita kena gosok gigi setiap hari ke? Ataupun apa lagi, Cikgu, aktiviti-aktivitinya? Doktor Muda menjalankan antaranya ceramah kesihatan kepada rakan sebaya di sekolah, membuat demonstrasi memberus gigi, membuat pemeriksaan kebersihan diri, badan dan rambut, dan juga membantu anggota kesihatan yang datang ke sekolah untuk membuat pemeriksaan kesihatan seperti pemeriksaan gigi. Itu dia, Cikgu. Jadi murid-murid semua, dengarkanlah. Macam Cikgu Ying tak?
Jadi untuk episod kali ini cikgu, kita sebenarnya nak belajar apa di dalam kelab doktor muda ni cikgu? Baiklah, episod kali ini kita nak belajar tentang amalan kebersihan diri. Saya nak tanya Akmal. Silakan. Berapa kerap Akmal mandi dalam satu hari? Oh, saya satu hari sebelum solat saya akan mandi dulu cikgu. 5 kali cikgu satu hari. Ini dah terlebih membazir air ni. Tidak cikgu. Saya memang suka mandi, Suka bukan apa mandi. cikgu. Kadang-kadang kita tahu kan cuaca di Malaysia ni kan kadang panas semua kan. Jadi orang kata apa tu cikgu? Orang panggil apa? Menyegarkan badan. Iya, dapat menyegarkan badan. Bagus. Akmal memang seorang yang menjaga kebersihan Pembersih, dan pembersih, menjaga kesihatan. Ya. Baik, sebenarnya okey, kita hendaklah mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari sahaja. Oh, saya terlebih lah. Terlebih. Baguslah. Oh, okey, Akmal okey, dah okey. menjaga kebersihan diri. Terima Okey. kasih, cikgu. Selain daripada tu Akmal, mandi. Apa lagi kalau dikatakan amalan kebersihan diri? Oh, ini cikgu. Ya. Macam tadi saya ada nyanyi cikgu. Ha. Bangun pagi. Cikgu kita nyanyi Gosok sama-sama. gigi, Cuci cuci muka, mandi-mandi. Jadi daripada lirik lagu itu tadi, kita dapat tengok yang sebenarnya amalan kebersihan diri yang lain daripada mandi ialah memberus gigi. Kita perlu berus gigi berapa kali dalam satu hari ni? Sekurang-kurangnya 2 kali cikgu. Lepas bangun pagi dan sebelum tidur cikgu. Akmal Saya. memang layak sangat. Jadi bakal doktor. Mungkin suatu hari nanti. Saya memang dah doktor cikgu. Okey, baik. Okey, selain daripada mandi, okey, berus gigi, antara amalan-amalan kebersihan diri yang lain. Apa contoh? Cuci muka, cuci rambut. Cuci rambut. Lepas tu apa lagi cikgu? Macam-macam lah. Macam-macam. Banyak sebenarnya. Okey, kalau ikutkan banyak, tapi kita senaraikan yang utama. Okey. Antaranya mencuci rambut. Cuci rambut. Kerap mencuci rambut. Okey, seterusnya kerap Cuci tangan. mencuci tangan. Ya. Dan lagi? Lepas cuci tangan, lepas tu kumur-kumur cikgu. Kumur-kumur. Okey, baik. Itu antara amalan kebersihan diri yang utama yang semua orang kena amalkan dalam kehidupan seharian. Ya, cikgu dah terangkan kan. Dan katanya cikgu juga ada aktiviti untuk saya. Betul ke cikgu? Aktiviti permulaan untuk nak tengok cek Akmal ni bersih tahu ke tidak? Tahu ke tak tentang amalan kebersihan diri. Boleh cikgu. Okey, apa kata Akmal? Saya. Di sini kita ada beberapa keping gambar. Betul. Okey, beberapa keping gambar. Saya nak minta Akmal untuk susunkan pada bahan yang ditampal di sini. Okey, Akmal kena cari dan susunkan mengikut amalan mengikut susunan yang betul. Boleh izinkan saya cikgu? Silakan. Okey. Akmal jadi muridlah sikit hari ni. Baik, jadi cikgu dekat sini cara menjaga kebersihan diri. Yang pertama kerap mencuci rambut. Kenapa ada berus gigi kat sini? Oh, itu tak bawah. Kerap mencuci rambut, murid-murid. Jadi maksudnya kita kena letakkan gambar yang ini. Nampak tak? Ada seorang budak lelaki tengah mencuci rambut. Jadi kita tampal di sini. Betul cikgu? Kita tengoklah betul ke tak? Betul cikgu. Saya tak boleh confirmkan lagi. Okey, saya buat dulu cikgu. Seterusnya memberus gigi 2 kali sehari. Sebab tu kita letakkan berus gigi di sini, tandanya kita seharusnya memberus gigi. Okey, seterusnya kerap mencuci tangan. Jadi gambar yang mana sahaja kita letakkan cikgu. Okey, izinkan saya untuk meletakkan gambar seterusnya, iaitu ini dia. Ini apa ni cikgu? Oh, tangan. Simbolik gambar. Nampak ini tangan ya murid-murid. Comel tangan ni. Kita ada 2 lagi gambar. Okey, 2 lagi gambar untuk Akmal lengkapkan poster amalan kebersihan diri. Boleh cikgu. Seterusnya mandi 2 kali sehari. Mana satu gambar mandi ni? Gambar yang ada tu cikgu, kepala paip tu cikgu. Kepala paip. Shower cikgu maksud saya. Iya. Okey. Ini dia. Kepala paip tu yang cuci yang basuh tangan cikgu. Takkan mandi pakai paip cikgu. Darurat. Okay. Mandi 2 kali sehari. Ini dia. Dan seterusnya cikgu. Yang terakhir. Akmal habiskan. Kalau nampak gambar ini, see my finger, see my finger, see my finger yo.
Ini dia seorang perempuan ataupun wanita potong kuku, tangan dan kaki. Baik, tahniah Akmal sebab dah selesai melengkapkan poster amalan kebersihan diri. Terbaiklah cikgu. Cikgu, saya rasa macam saya nak pergi potong kuku sekejap, boleh ke cikgu? Dah ada pengetik kuku? Ada tu kat depan tu cikgu. Okey, jom. Okey, kepada anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam kelab dan persatuan. Cikgu, pinjam ketik kuku cikgu. Barulah bersih kuku saya, cikgu. Kuku tangan saya semua ni, cikgu. Masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga Cikgu Ying. Cikgu, kuku saya dah potong, dah bersih dan katanya kita kena cuci tangan juga, cikgu, kan? Ya, betul. Tapi saya macam kadang-kadang tertanya-tanya jugalah, kan? Kenapa nak kena cuci tangan, cikgu? Kerana mencuci tangan ni memang mudah. Mudah sangat, tetapi sangat penting untuk kebersihan dan kesihatan. Amalan mencuci tangan ni dapat mengelakkan kita daripada penyakit-penyakit seperti COVID-19. Ya, sangat penting untuk mencuci tangan bagi mengelakkan kuman yang berbahaya. Okey, mencuci tangan ni boleh mengelakkan daripada penyakit seperti COVID-19, HFMD dan juga keracunan makanan. Jadi maksudnya salah satu punca kenapa seseorang itu kena keracunan makanan ataupun cirit-birit kerana dia tak cuci tangan lah dari sebelum tangan makan. yang kotor. Saya dah tahu dah jawapan dia, cikgu. Kenapa? Kerana dari tangan yang kotor memegang makanan boleh memindahkan bakteria. kuman dan juga telur cacing kepada makanan dan minuman. Itu yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Itu yang kita cuba nak elakkan. Okey, kalau anda semua nak tahu, kita perlu mencuci tangan. Yang pertama sekali, selepas ke tandas. Itu semestinya. Saya pasti ada murid-murid ataupun kawan-kawan tu lepas keluar tandas tak cuci tangan. Siapa tu? Baik, aku cepat. Okey, seterusnya yang kedua, sebelum dan selepas makan. Okey, itu nombor 2, cikgu. Yang ketiga. Selepas memegang sampah ataupun kotoran. Yalah, kadang-kadang bila mak kita suruh kan, Akmal pergi buang sampah. Kita pun pergilah buang sampah. Lepas tu Akmal terlupa mencuci tangan. Lepas tu dia pergi makan pula si Akmal tu kan. Apalah Akmal tu. Dan yang terakhir, sebelum dan semasa menghidang makanan. Kita nak bagi orang makan, tapi tangan kita tak bersih, cikgu. Ya, kita kena pastikan tangan kita bersih. Itulah bila yang sepatutnya kita seharusnya kena cuci tangan. Betul, cikgu? Betul, Akmal. Ya, tapi antara langkah-langkahnya macam mana, cikgu? Akmal. Orang kata kena pakai sabun dulu ataupun nak kena basahkan tangan dulu ke macam mana, cikgu, langkah-langkahnya? Okey, Akmal. Jalankan satu aktiviti dulu. Boleh? Permainan kad 7 serangkai. Macam mana tu, cikgu? Okey. Mari kita mula. Boleh, cikgu? Jadi yang pertama, cikgu. Yang pertama, okey. Akmal pilih. Akmal saya pilih lah. Pilih dulu, pilih. Okey. Pilih. Kita ada 7 keping kad. Betul. Okey, 7 keping kad. Untuk permainan ini, Akmal pilih agak-agak yang manakah langkah pertama? Okey, saya rasa yang pertama, cikgu. Ini dia, cikgu. Basuh tangan dengan sabun dan air secukupnya sebab kita kenalah cuci tangan pakai sabun, takkan cuci tangan tanpa sabun, cikgu. Tepat sekali, Akmal. Untuk langkah yang pertama. Langkah seterusnya semestinya adalah kita kena gosok dulu kita punya. Di mana kita nak mula menggosok? Yang ini, cikgu. Gosok tapak tangan terlebih dahulu. Gosok tapak tangan. Okey, ini betul ke, cikgu? Betul. Terbaik, cikgu. Terima kasih. Sama. 2 dah betul. Ada lagi 5 langkah. Ada lagi 5 langkah lagi untuk mencuci tangan. Lepas dah tapak tangan tu, mestilah kita kena kawasan mana lagi kita nak cuci? Ini, cikgu. Ini, cikgu. Ni, cikgu. Apa ni? Setiap
setiap jari dan celah jari, cikgu. Ya, tepat sekali. Akmal, gosok setiap jari dan celah jari. Okey. Ini yang selalu ramai murid-murid lupa kan. Okey, lepas tu cikgu mestilah dah jari kena ada ni, cikgu. Kuku pula. Kuku pula. Ya. Gosok kuku ke macam mana tu? Gosok kuku di tapak tanganku. Ya, gosok kuku di tapak tangan. Ya. Okey, betul cikgu? Betul. Terbaik cikgu. Terima kasih. Akmal nampaknya ke arah mengamalkan 7 langkah mencuci tangan dengan betul ni. Ya, terima Mari kasih, kita cikgu. lihat jawapan yang seterusnya. Ya. Seterusnya adalah gosok belakang tangan lah, cikgu. Dah tapak, takkan belakang tak gosok. Gosok belakang ya, tangan. nampak? Ini dia. Ini tak belakang tangan. Okey, betul cikgu? Betul, tepat sekali. Ya. Jawapan yang terakhir? Terakhir ke cikgu? Terakhir? Ada lagi 2, cikgu. Ada lagi 2. Maafkan saya pun dah lupa. Tak apa, cikgu. Saya pun dah lupa, dah keliru. Lepas kita dah cuci kan? Kita kenalah ini keringkan, cikgu. Keringkan? Ya. Keringkan? Bukanlah, cikgu. Maksud saya sebelum kita nak keringkan, mestilah kita kena basuh segala kekotoran. Ya, betul tu Akmal. Ya. Sebelum kita keringkan tangan, yang tadi masih lagi dengan sabun, kita kenalah basuh dulu. Ya. Bilas dulu, basuh dengan air bersih secukupnya. Okey, dan terakhir sekali murid-murid, semestinya kita kena keringkan menggunakan apa? Tuala yang bersih dan kering. Seperti gambar ini, nampak tak? Nampaknya kesemua langkah-langkah yang saya jawab ni betul, cikgu. Syabas Akmal. Ya. Dapat menyelesaikan permainan kad 7 serangkai, 7 langkah mencuci tangan dengan betul. Terbaiklah, cikgu. Tapi apa kata kita jalankan pula aktiviti seterusnya? Ya. Akmal nak laksanakan demonstrasi mencuci tangan. Saya, cikgu? Ya. Boleh, cikgu. Okey. Saya ke sini, cikgu. Ya, betul. Okey, tadi cikgu, cikgu dah tunjukkan dah kepada murid-murid kan macam mana langkah-langkah yang betul untuk kita mencuci tangan, dan sekarang ini kita akan buatkan dia punya simulasi. Betul, cikgu? Betul. Okey. Simulasi 7 langkah mencuci tangan. Okey, Mari kita lakukan. Langkah pertama, apa yang perlu kita buat ialah basahkan tangan. Sorry. Banyak, cikgu. Cikgu banyak sangat, cikgu. Ni mandi, cikgu. Basahkan tangan. Air secukupnya. Yang pastikan air cukup. Ya, okey. Seterusnya, basahkan tangan dengan air yang cukup. Dan gunakan sabun. Gunakan sabun. Ya, sabun ni jangan pakai banyak-banyak. Nanti banyak sangat buih dia. Kita pakai hanya dalam satu pump saja, nampak? Ini macam kita buat apa tau, cikgu? Tutorial makeup. Okey, jadi kita gosok. Apa yang perlu kita gosok? Gosok tangan kita, cikgu. Gosok kedua tapak tangan menggunakan jari. Okey, kita gosok macam ni untuk mengeluarkan buih yang datangnya daripada sabun tersebut. Ya, macam ni, nampak tak? Kadang-kadang kita tak nampak tau kotoran. Tak nampak. Dekat kita punya celah-celah jari ni, betul tak, cikgu? Kotoran dan kuman. Macam ni, nampak? Macam ni. Okey, lepas tu, cikgu? Seterusnya, kita perlu gosok apa tadi? Kuku. Gosok kuku di tapak tangan. Ya, gosok kuku di tapak tangan macam ni, cikgu. Ya, macam ni. Okey, gosok gatal kuku. pula, cikgu. Ya. Orang cakap, cikgu, kalau tangan kita gatal, duit nak masuk. Tapi ni tangan kiri, tangan kanan lah duit masuk. Okey, dah, cikgu. Dah bersih macam ni. Lepas tu Depan tangan dah. belakang sudah. Belakang belum. Sudah. Belakang pula, cikgu. Gosok Ya. belakang kedua tangan. Macam ni. Macam ni, nampak? Belakang ni. Kadang-kadang ada daki-daki juga, cikgu, betul? Selalunya sisa-sisa makanan. Ya. Tadi nasi lemak tadi. Ya, jangan bagi tahulah, cikgu, kita makan nasi lemak tadi. Okey, lepas tu, cikgu? Okey, seterusnya kita perlu basahkan tangan. Okey, dengan air bersih secukupnya. Ya. Okey, lepas kita dah cuci. Okey, pelan-pelan, cikgu. Ya, cikgu boleh angkat tinggi sikit. Macam tu, cikgu.
Okey. Boleh, Akmal? Boleh cikgu. Okey, macam ni pastikan segala buih-buih yang kita dah gosok tadi kan cikgu Ya. kita singkirkan daripada kita punya tangan. Jadi, murid-murid, alhamdulillah tangan kita pun dah bersih, tapi masalahnya nampak tak? Apa dia? Basahlah cikgu. Macam mana ni? Langkah mencuci tangan ni belum berakhir lagi. Ya. Langkah terakhir, Gunakan. keringkan tangan. Ya. Dengan Tuala yang kering dan bersih. Macam Jangan ni. gunakan kain buruk di dapur. Ya, okey. Nampak cikgu? Saya cuci tangan sampai berbekas cikgu tangan saya cikgu. Okey. Kita lap-lap lah macam ni. Wah, dah bersih lah cikgu. Dah bersih. Jadi itulah dia antara langkah-langkahnya. Betul cikgu? Betul. 7 langkah mencuci tangan dengan betul dan berkesan. Jadi murid-murid pun dah tahu kan kenapa kita kena cuci tangan dan juga macam mana nak cuci tangan dengan cara yang betul pun murid-murid semua dah tahu. Jadi cikgu, sambil-sambil tu kita nak berhenti rehat tu kan. Apa kata murid-murid? Pergi sekarang cuci tangan dengan langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh Cikgu Ying sebentar tadi. Pergi sekarang. Kita jangan ke mana selepas ini kembali ke dalam kelab dan Persatuan. masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Ying Aisyah. Ya, Ying Aisyah, Cikgu Ying Aisyah. Saya nak tanya ni kenapa tiba-tiba ada penanda buku di atas meja ni Cikgu? Ini adalah aktiviti yang seterusnya untuk Akmal, iaitu menghasilkan penanda buku. 7 langkah mencuci tangan. Okey, jangan risau Cikgu. Saya pasti saya boleh buat Cikgu. Cuba ingat semula. Okey. 7 langkah mencuci tangan yang betul. Dan kemudian Akmal susunkan langkah-langkahnya, tampalkan pada template penanda buku yang disediakan. Okey, baik Cikgu. Sambil-sambil saya buat penanda buku ni Cikgu, katanya Cikgu juga nak berikan penerangan kepada murid-murid kenapa pentingnya kita kena Menjaga kebersihan badan dan rambut. Silakan Cikgu. Sebelum tu saya ingin bertanya kepada Akmal. Saya. Seberapa kerap Akmal mencuci rambut? Selalu Cikgu. Kadang-kadang 2 hari sekali, kadang-kadang seminggu 6 kali. Sebenarnya kita perlu mencuci rambut supaya kelihatan bersih, sihat dan kemas. Kita perlu mencuci rambut untuk mengelakkan jangkitan kutu kepala. Selepas mencuci rambut, kita perlu keringkan menggunakan tuala lah. Kita dah cuci rambut dengan shampoo, keringkan rambut. Kita menggunakan sikat. Penggunaan sikat ni, kalau Akmal nak tahu, kita tak boleh berkongsi sikat. Kakak dan adik berkongsi sikat, ibu dan ayah berkongsi sikat. Tak boleh. Kan orang kata satu sikat untuk satu keluarga. Itu satu sikat satu keluarga tak boleh. Satu peti ubat untuk satu keluarga boleh. Satu sikat satu individu. Kenapa tak boleh Cikgu? Ramai orang baru tahu ni Cikgu. Termasuklah kawan saya. Ini akan menyebabkan jangkitan kutu kepala apabila kita berkongsi sikat. Sebab kerana mungkin ada salah seorang daripada ahli keluarga yang mungkin tidak menjaga kebersihan rambut, tidak mencuci rambut, jadi boleh mendatangkan risiko pembiakan kutu dan seterusnya. Apabila kita berkongsi sikat, kita pun boleh mendapat jangkitan kutu kepala. Tapi Cikgu, orang kata sikat ni pun dia ada sikat kutu. Betul ke Cikgu? Ini apa yang saya dengar lah. Ya, sekiranya kita mengalami masalah kutu kepala, kita ada 2 penyelesaian untuk mengatasi masalah kutu kepala. Yang pertamanya, seperti Akmal sebut tadi, kita ada sikat kutu. Di mana gigi sikatnya lebih rapat. Maksudnya kalau nak sikat rambut, pastikan rambut tu kena kering lah Cikgu. Kena dalam keadaan basah.
Kalau untuk mengeluarkan kutu ataupun telur kutu. Oh, okey. Baru saya tahu, cikgu. Okey, seterusnya apa lagi cikgu nak kongsikan? Seterusnya, jalan penyelesaian yang kedua untuk rawatan kutu kepala ialah dengan menggunakan ubat kutu yang boleh didapati di klinik kesihatan mahupun di farmasi yang berdekatan. Oh, cakap je kita pergi mana-mana farmasi kan, kata abang ke kakak saya nak cari ubat kutu lah. Ada tak? Ada. Nanti dia pun akan tunjukkan. Betul cikgu? Betul. Mungkin cikgu boleh tunjukkan lagi sekali bentuk ataupun rupa ubat kutu tu macam mana. Salah satunya macam ni. Tapi cikgu, ubat kutu ni kan selalunya dia macam pil makan ke ataupun sapu dekat rambut ke ataupun macam mana tu cikgu, shampoo ke? Dia berbentuk lotion. Oh, lotion. Yang kita akan gunakan selepas mandi. Jadi kita akan sapu pada rambut kita lah dan kita biarkan. Contohnya kalau di sini untuk ubat kutu ini kita biarkan selama 10 minit. Dan kemudian baru kita bilas dengan air yang bersih. Okey, macam tu cikgu. Sambil-sambil cikgu terangkan mengenai pembersihan ataupun penjagaan rambut ni cikgu kan. Saya pun dah setengah siap dah cikgu. Setengah siap, separuh siap dah penanda buku yang cantik daripada Akmal. Okey, okey, baik, ini baru 50% cikgu. Saya akan sambungkan sampai ianya siap. Sambil-sambil Akmal menyiapkan penanda buku 7 langkah mencuci tangan. Saya akan terangkan pula tentang kebersihan badan. Kita perlu mandi menggunakan sabun. Selepas mandi, kita perlu keringkan badan dengan apa tu cikgu? Oh, tuala. Tuala yang bersih dan kering. Ya, betul tu cikgu. Juga kita perlu elakkan berkongsi tuala dengan ahli keluarga. Kejap. Tapi cikgu, saya adalah pengalaman kan. Kalau dulu-dulu, bukan saya, tapi kadang saya tengok apabila kita duduk, orang kata ramai-ramai asrama cikgu kadang-kadang, nak pakai tuala kawan yang mana satu nak pakai tuala warna yang merah lah pula. Lepas tu besok pula, nak pakai tuala warna biru lah pula. Sebenarnya, tak boleh kan cikgu? Ya, sebenarnya kita tidak boleh berkongsi tuala kerana apabila kita berkongsi tuala, ianya akan mendatangkan risiko kepada penyakit seperti penyakit kulit, panau yang kerap berlaku di kalangan kanak-kanak dan juga orang dewasa lah apabila kita berkongsi tuala. Oh, sebab itulah tak boleh cikgu kan? Ya, dan tuala juga hendaklah bersihkan sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jangan Akmal biarkan sebulan sekali baru nak cuci tuala, baru nak tukar tuala baru. Ya. Kenapa bila cikgu cakap sebulan sekali tu cikgu pandang saya? Jangan risau cikgu. Orang rumah saya menjaga saya dengan baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita dah pun bercerita sambil Akmal siapkan penanda buku. Kita dah bercerita tentang kebersihan rambut, tentang kebersihan badan. Dan kita tengok Akmal dah hampir 100% ataupun 90%? 100% siap penanda buku yang kreatif. Hasil daripada Akmal. Sambil-sambil cakap, sambil-sambil siap. Memang terbaik. Terima kasih cikgu. Mungkin saya nak beritahu kepada murid lagi sekali, inilah dia 7 langkah mencuci tangan dengan yang betul. Yang mana yang pertama tadi, kalau murid tahu adalah kita kena basahkan tangan kita dan juga gunakan sabun. Okey, dan selepas itu langkah kedua adalah yang ini langkah kedua bukan? Jap saya tengok. Ini langkah kedua. Okey, cuci kita punya jari jemari. Selepas itu yang ke sini pula cuci tapak yang tangan. Yang kedua, ni nombor 3. Yang ini cikgu. Gosok setiap jari dan celah jari. Ya, okey. Dan ini nombor 4 adalah kita kena cuci kita punya apa murid-murid? Tapak tangan. Lepas itu kita turun ke sini. Apa dia? Kita sebut sama-sama. Menggosok apa? Pandai. Kedua-dua dan lepas itu apa dia? Kita kena basuh tangan kita, cuci kan. Lepas kita dah gosok-gosok semua tu dan dengan terakhir air bersih. dengan air yang bersih. Dan terakhir sekali apa dia murid-murid? Pandai.
pandailah anda semua ni. Kita lapkan dengan tuala yang kering dan bersih. Kalau murid-murid nak lebih kreatif, murid-murid juga boleh mendapatkan ataupun mencari huruf. Contohnya huruf 7 langkah mencuci tangan ataupun Kelab Doktor Muda daripada Keratan Akbar. Murid-murid boleh guntingkan huruf-huruf yang terdapat pada Keratan Akbar dan hiaskan tampal di sini berserta dengan gambar-gambar. Okey, baik. Kalau tak nampak saya zoomkan lagi. Okey, itu dia. Cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana cikgu telah kongsikan kepada kami semua kenapa kita kena cuci rambut dengan kerap, kenapa kita kena mandi dan juga apa antara perkara-perkara yang tidak seharusnya kita buat. Seperti tadi, jangan kongsi tuala. Kalau ada kutu tu, jangan kongsi sikat. Sebenarnya Akmal, itulah antara amalan kekerapan yang sering dilakukan oleh murid-murid. Berkongsi sikat, betul tu cikgu. Berkongsi tuala kerana mereka menganggap satu rumah, satu tuala. Tidak. Satu rumah, satu sikat. Tidak. Dengan itu cikgu, izinkan saya untuk mengambil tuala ini dan juga sabun mandi cikgu. Okey, baik kepada anda semua. Saya nak pergi membersihkan diri dulu. Murid-murid jangan mana, selepas ini kita akan kembali dalam Kelab dan Persatuan. Barulah saya dah segar cikgu. Lepas cikgu dah beritahu kenapa pentingnya kita kena menjaga penjagaan diri ni cikgu kan. Daripada kena cuci rambut, kena mandi berapa kali satu hari dan sebagainya lah. Tapi saya rasakan cikgu, mata pun kita kena jaga juga. Betul tak? Sebenarnya mata kita ni sering terdedah dengan udara yang tercemar, pemakaian alat solek dan faktor-faktor lain. Betul, faktor-faktor inilah yang akan menyebabkan mata kita ni kelesuan dan juga mudah dijangkiti alahan dan juga jangkitan. Macam mana ni kita nak jaga ni? Sebab kita dah tahu dah kan kenapa kena menjaga mata kita kesihatan ni. Mata. Kesihatan aktiviti mata kita. Yang seterusnya, kita akan jalankan aktiviti pemeriksaan ketajaman penglihatan mata. Alamak, ini yang saya lemah ni cikgu. Menggunakan carta Snellen. Apa tu? Carta Snellen. Apa carta Snellen tu cikgu? Mari kita lihat sebelah sana kita ada carta Snellen. Ini. Cikgu, ini siapa yang selalu buat cermin mata cikgu? Kita akan diuji dengan huruf-hurufnya ni lah cikgu. Ya, kita akan diuji ketajaman penglihatan mata. Carta Snellen. Okey, di sini ada kad putih sebagai kad penutup mata. Ini untuk apa? Menutup mata. Menutup mata. Kita akan mulakan dengan memeriksa mata kiri terlebih dahulu. Jadi, saya persilakan Akmal untuk mengambil tempat di ruang sini. Okey. Baik. Yang sebenarnya untuk pemeriksaan ketajaman penglihatan mata menggunakan carta Snellen, jarak Akmal di sini dengan jarak carta Snellen dipasang ataupun digantung adalah 6 meter. 6 meter. Okey, itu antara dia punya langkah-langkah ni lah. Langkah yang pertama, maknanya kita perlu menggantung carta Snellen dengan jarak orang yang perlu periksa ketajaman mata tadi. Jaraknya ialah 6 meter. Selepas tu kita akan tutup mata kanan sebab kita nak periksa mata kiri. Okey, tutup mata kanan kita dengan menggunakan, jangan pejam mata. Tapi kan cikgu, saya kan pakai cermin mata. Kena buka ke cikgu cermin mata ni? Baik, bagi orang yang bercermin mata ataupun di sekolah, murid yang bercermin mata, kita akan menjalankan pemeriksaan ketajaman penglihatan mata ini. Di mana murid tu perlu memakai cermin mata. Jadi tidak perlu nak kena buka lah cikgu? Tak perlu Akmal. Okey, jadi boleh kita mulakan cikgu? Boleh, silakan Akmal. Okey, kalau kita nak uji mata kiri, kena tutup mata kanan. Jangan tutup mata, cuma tutup dengan kad je. Macam ni. Lepas tu kita pun tengok kita punya carta Snellen di sana cikgu. Saya akan tunjukkan huruf. Okey, kita tengok huruf yang paling atas sekali. Huruf apa Akmal? Boleh saya bergerak ke sini? Huruf
Ta. Oi, itu bahasa Jawi cikgu. Huruf T cikgu. Huruf T. Yeah. Tepat sekali. Aha. Seterusnya kita ke baris yang kedua. Okey. Huruf V cikgu. Dan juga H cikgu. cerah mata Akmal ni. Cerah juga masa depan saya cikgu. Cerah ya. Okey, seterusnya baris yang ketiga saya tunjuk satu huruf. Itu U. U and I. Yeah. Okey, seterusnya huruf yang kedua. Huruf Y cikgu. Y untuk Cikgu Yi. Y. Okey. Aha. Seterusnya huruf yang di baris yang seterusnya. Ya. Huruf Itu huruf saya cikgu. A. Akmal ya. Betul. Okey, dan baris yang seterusnya. Cikgu, saya tak suka cikgu jadi X saya cikgu. X cikgu. X saja, lupakan X. Ya. Teruskan kepada huruf yang seterusnya. Huruf H. H. Dan kita ke baris yang terakhir. Huruf apa yang saya nak pilih? Sebab Akmal macam dah macam tajam nampak, sangat penglihatan. dah tajam penglihatan. Dah nampak semua huruf-huruf yang ada. Last dan yang terakhir huruf yang di baris akhir ini huruf indah. Itu cikgu. Huruf T cikgu. Huruf T. Makanya mata kiri Akmal, Ya. bacaan untuk mata kiri ialah 6/5. 6 untuk jarak 6 meter dan 5 adalah untuk huruf saiz 5 di sini. Oh, itu cara pengiraannya Cara cikgu. penghinaan. Seterusnya kita akan tukarkan ke mata kanan. Ya, itu sama dia. sahaja konsep dan caranya. Baik. Okey cikgu, boleh saya ke sana balik cikgu? Silakan Akmal. Terima kasih Doktor Mata. Doktor mata kita. Okey. Seterusnya Akmal, Ya. apa kata kita lakukan aktiviti senaman mata? Boleh. Sambil mendengar lagu yang menyenangkan. Ya, tapi sebelum tu cikgu, dia kata buat senaman mata ni kena duduk. Ya, silakan. Okey, terima kasih cikgu. Jadi, saya akan ambil kerusi ini. Okey. Dan dah ambil kerusi buat apa? Takkanlah baring, Duduk kita dengan duduklah. Okey. Antara alatan yang kita akan gunakan untuk aktiviti senaman mata, mudah sahaja. Kita akan gunakan tuala, Okey. 2 helai tuala. Okey. Dan seterusnya kita akan gunakan pensel. Okey, jadi boleh ke kita mulakan cikgu? Boleh, jom kita buat sekarang. Semua dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, 3, 2, 1. Mari kita mulakan senaman mata bersama dengan muzik. Okey, cikgu. Jom. Langkah pertama. Angkat tangan. Bukan baca doa makan. Ha? Gosok kedua-dua tapak tangan. Oh, gosok. Sehingga panas. Okey. Tetapkan tapak tangan Akmal pada mata. Baik. Okey. Terlupa saya maklumkan. Akmal perlu membuka cermin mata terlebih dahulu. Okey, hati-hati cikgu, saya buka cermin mata ni. Hati-hati. Hati-hati cikgu. Hati-hati. Baik, Akmal. Okey, Akmal dah gosok panas-panas. Dah gosok. Dah gosok tangan. Okey. Tekapkan pada mata. Tekapkan tangan pada mata. Jangan tekan mata. Akmal kena fokus. Bayangkan berada dalam keadaan bilik yang gelap. Tarik nafas dalam-dalam, perlahan-lahan. Sekiranya Akmal jangan tidur Akmal. Okey, sorry. Sekiranya Akmal tidak nampak apa-apa, dah tak nampak apa-apa, boleh turunkan tangan. Okey, kita kena ulang. Okey, langkah ni selama 3 minit. Okey, baik. Langkah seterusnya cikgu. Langkah yang seterusnya, langkah yang kedua, Akmal kena tutup mata. Okey. Sekejap je Akmal tutup mata selama 3 hingga 5 saat. Okey. Buka semula mata pun selama 3 hingga 5 saat. Kita kena ulang langkah. Tutup mata, buka mata semula sebanyak 7 kali. Okey, Akmal, sambil Akmal buat tu, jangan tertidur. Ya cikgu, saya rasa memang nak tidur ni cikgu. Sebab menenangkan. Urutan mata kita akan menggunakan 2 helai tuala. Okey. Sebenarnya tuala ni perlu direndam. Satu dengan air panas, satu lagi dengan air sejuk.
Okey, jadi Akmal akan gunakan tuala ni secara berselang-seli. Boleh, cikgu. 2 kali. Untuk tekapkan tuala ini pada mata, pada kening dan juga pipi dengan perlahan-lahan. Jangan kasar-kasar. Sebenarnya kita tukar-tukar. Selang-seli, air panas, air sejuk dan diakhiri dengan air sejuk. Oh, macam tu, cikgu. Untuk menenangkan mata. Yeah. Seterusnya kita kena buat urutan mata gunakan jari. Berapa jari? Berapa jari kita gunakan? Gunakan jari, buat bulatan. Dah, cikgu. Pastikan jari itu bersih ya. Yap. Jangan urut kasar-kasar, urut dengan lembut. Okey, dah pun selesai. Seterusnya, kita perlu ni ada. Tadi 1 jari, okey, ni 3. Kita guna 3 pula jari. Kita kena tekan kelopak mata 1 hingga 2 saat sahaja. 1 hingga 2 saat sahaja. Kita kena ulang sebanyak 5 kali. Okey, lepas tu, cikgu? Okey, dah habis dah? Okey, dah habis dah. Duduk. Bertenang. Okey, ni berduduk bertenang. Okey, anak mata. Anak mata. Bukan anak sedara. Anak mata kita kena pusingkan ikut arah jam. Okey. Dan kemudian pusingkan ikut arah lawan jam. Okey, di antara pusingan tu Akmal kena kelip mata. Macam Akmal pusing, kelip mata. Akmal pusing, Akmal kena kelip mata. Kenapa kepala pun saya bergoyang, cikgu? Jangan goyangkan kepala. Anak mata je. Akmal kena ulang langkah ni sebanyak 5 kali. Okey, saya dah buat 10 kali dah, cikgu. Jangan memeningkan kepala. Okey, selepas itu? Seterusnya, yang seterusnya ni sebenarnya kita kena lakukan aktiviti ni digalakkan di tepi tingkap, Akmal. Okey, di tepi tingkap. Okey, Akmal bayangkan Akmal berada di tepi tingkap. Okey, Akmal jangan tutup mata. Okey, bayangkan di tepi tingkap, Akmal melihat objek sejauh 50 meter. Nampak tak bot tu tengah-tengah mancing ikan tu? Mana ada? Ada bot tu, bot tu. Okey? Ada bot. Kat situ Akmal tengok. Sejauh 50 meter selama 10 hingga 15 saat je. Okey. Seterusnya, perlahan-lahan Akmal tengok pula ada orang sedang bermain pasir di pantai. Objek yang kurang daripada 10 meter. Jangan gerakkan kepala. Perlahan-lahan je turunkan mata, tengok objek tadi yang kurang daripada 10 meter. Pun Akmal tengok selama 10 hingga 15 saat. Okey, seterusnya kita ada pensel. Ini macam mana, cikgu? Pensel. Okey, pensel ni nak buat apa pensel tu? Kita betul. Tengok pensel ni, cikgu. Pensel. Okey, perlahan-lahan kita kena tarik, gerakkan pensel tu ke arah hidung. Okey, perlahan-lahan gerakkan ke arah hidung. Ya. Macam perlahan benar ni. Okey, perlahan-lahan ke arah hidung dan gerakkan semula ke hadapan. Okey, langkah ini kita kena ulang sebanyak 10 kali. Okey. Baik. Seterusnya, cikgu? Seterusnya, aktiviti yang seterusnya. Okey, Akmal kena pandang dinding hadapan. Okey, Akmal tengok dengan mata Akmal. Okey, Akmal kena lukis. Untuk Akmal, lukis dengan mata Akmal. Lukis dengan mata. Lukis dengan mata. Okey, sambil menggerakkan mata Akmal. Lukiskan dah ya. Okey, sekarang kita nak tutup mata. Okey, tutup mata sebelah je, sebelah kiri. Okey, tutup mata, kemudian kena gerakkan mata, tutup dengan tangan, Okey, gerakkan mata untuk membentuk nombor 8. Macam ni, cikgu. Gerakkan mata dan kepala lah. Gerakkan untuk membentuk nombor 8. Okey. Lepas tu kita tukar pula macam ni. Macam tu pula. Okey, langkah seterusnya, cikgu. Okey, gerakkan. Okey, seterusnya. Okey. Jatuhkan tangan. Langkah yang seterusnya ialah kita kena gerakkan mata pandang ke atas. Okey, pandang ke bawah. Okey, ulang sebanyak 8 kali. Okey, pandang kiri, mata yang pandang pandang kiri. Pandang kanan juga sebanyak 8 kali.
Okey, yang terakhir langkah Dan yang senaman cikgu. terakhir, dah nak berakhir dah senaman mata. Sama dengan langkah permulaan tadi. Kita kena letakkan tangan pada mata. pada mata. Okey, macam ni cikgu Ya, macam ni. Jangan tutup. macam ni. Okey. Jangan tutup hidung. Ya. Jangan tekan mata. Ya. Jadi itulah dia senaman mata yang telah ditunjukkan oleh Cikgu Ying Aisyah. Saya bersyukur kita. sangat sebenarnya Akmal. Ha. Sebab Akmal tak tertidur. Semasa aktiviti senaman mata ni. Ya, sebelum tu cikgu izinkan saya pakai cermin mata. Silakan. Saya tak nampak cikgu. Okey, jadi cikgu, dah saya bangunlah cikgu ya. Ya, silakan. Okey, jadi terima kasih banyak kepada Cikgu Ying kerana telah tunjukkan kepada kita semua begitu pentingnya untuk menjaga penjagaan diri daripada badan, rambut, mata dan sebagainya cikgu kan. Dan diharapkan apa yang Cikgu Ying ajarkan kepada anda semua, sila amalkan untuk kebersihan diri anda. Baik, kita akan jumpa lagi di episod seterusnya di dalam Kelab dan Persatuan. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu tutup mata pula. Saya nak cek mata.